أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kami tentang sembahyang al-istikharah. Yakni apabila kami ada sesuatu urusan, Nabi suruh kami beristikharah. Kita faham, kita sembahyang istikharah ni kalau depan kita ada dua pilihan. Kita nak pilih A atau kita nak pilih B. Kita buat istikharah, minta Tuhan tunjuk A atau B. Sahabat cerita, kata Nabi SAW, dia kira kalau kita ada satu benda yang kita nak kena buat keputusan, istikharah kepada Allah. Maka kata Jabir bin Abdullah, dia kata Nabi SAW ajak kepada kami, apabila kami menghadapi masalah dalam apa-apa urusan, buatlah sembahyang istikharah. Kata Nabi, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' raka'ataini min ghairil faridah. Nabi kata apabila hampa ada nak buat satu perkara, rakaatlah 2 rakaat. Sembahyanglah 2 rakaat. Yang sembahyang ini min ghairil faridah, bukan sembahyang fardu. Maknanya dia sembahyang sunat. Nabi ajak kita macam tu. Kita dalam apa hal pun, Nabi suruh kita minta Tuhan tolong kita. Nabi ajak kita macam tu. Kalau kita ada masalah sakit kan, minta dekat Tuhan. Kalau kita ada masalah rumah tangga tak bahagia kan, minta dekat Tuhan. Kalau kita ada masalah anak degil kan, minta dekat Tuhan. Kalau kita ada masalah sempit hidup kan, minta dekat Tuhan. Kalau kita ada apa masalah pun, Nabi SAW ajak minta dekat Tuhan. Kerana Allah sahaja yang boleh buka pintu rezeki kita. Allah sahaja yang boleh anugerah kebahagiaan dekat kita. Allah sahaja yang boleh bagi anak-anak yang dengar kata dekat kita. Allah sahaja yang boleh bagi apapun saja. Maka itu diajak oleh Nabi SAW. Selesai sembahyang 2 rakaat minta dekat Allah ni, Nabi kata summa liyaqul, minta, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Minta, ya Allah, ya Tuhan, aku mohon pilihan daripada Engkau dengan ilmu Engkau. Minta ni, pilihan yang kita nak buat, keputusan yang kita nak buat ni, biar dengan bantuan Tuhan. Kita nak terima ke, kita nak tolak ke, satu-satu tawaran, satu-satu peluang pekerjaan, ataupun apa juga, minta Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita dalam nak buat pilihan ni. Pasal apa? Pasal ilmu Allah menjangkau semuanya. Allah aja yang tahu dah ni hak kita pilih saat lagi ni, kesudahan dia baik ke tak baik. Allah aja yang tahu. Kita tak tahu. Mungkin kita nampak elok, mungkin kajian yang kita buat kita rasa hasil dia akan jadi elok, tetapi betul-betul nak jadi elok ke tak, Allah aja tahu.
Kadang-kadang benda kita tengok, kadang-kadang benda kita kaji, kadang-kadang benda yang kita fikir habis-habis, kita duk kata elok dah, rupa-rupanya tak elok. Tapi elok ataupun tak elok, Allah tahu pada awal dah. Maka perlunya apa-apa pun minta dekat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah pilihan yang aku nak buat ni pilihan yang dibantu oleh Engkau, ya Allah. Nabi kata minta kepada Allah, wa astaqdiruka biqudratik, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, supaya kuatkanlah aku dengan kekuatan Engkau. Bagi kita kuat, kalau kata benda tu benda baik, bagi kita ada kekuatan untuk nak buat benda baik ni. Kekuatan itu ada dekat Allah, tak ada ke kita. Kita selalu sebut la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kita ni, melainkan kalau kekuatan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Wa as'aluka min fadlikal azim, ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, daripada kurniamu yang maha besar. Minta ni, hak kita nak buat ni, biar dia menjadi satu kurnia besar daripada Allah. Allah bagi kat kita. Fa innaka taqdir wala aqdir, maka sesungguhnya Engkaulah Allah, Tuhan yang maha kuat, aku tak kuat. Wa ta'lam wala a'lam, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang tahu, aku tak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkaulah, ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala yang gaib. Benda tak jadi lagi gaib, Allah tahu dah. Allah tahu dah kita keluar rumah ni, kita nak pergi satu tempat. Allah tahu dah kita nak sampai ke dak tempat kita nak pergi. Allah tahu dah kita sampai ke tengah jalan, kita nak jadi apa ke, yang kesudahan tak sampai terus ke. Allah tahu, kita tak tahu. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Nabi ajak doa ni, minta lepas pada sembahyang tu, minta, ya Allah, ya Tuhan, Engkau tahu akan urusan yang aku nak buat ni, adakah dia khairun li, adakah dia baik untuk aku, fi dini, adakah dia baik untuk agama aku, wa ma'ashi, adakah dia baik untuk hidup aku, wa 'aqibati amri, adakah dia akan membawa kesudahan yang baik dalam urusan aku. Allah saja yang tahu. Faqdurhu li wa yassirhu li. Kalau sungguh benda ni baik untuk aku, baik untuk agama aku, baik untuk kehidupan aku, baik untuk kesudahan aku, bagi aku kekuatan untuk buat benda ni, wa yassirhu li, dan mudahkan aku buat benda ni. Minta macam tu kat Tuhan. Minta, ya Allah, ni hak aku nak pergi buat ni, mintalah. Kalau sekiranya benda ni betul-betul bawa kebaikan untuk aku, bagi aku mudah buat benda ni. Kalaulah sekiranya benda ni nak bawa satu yang tak baik kepada aku, buat bagi aku tak jadi dengan benda ni. Minta macam tu. Itu diajak oleh Nabi SAW. Dan Nabi kata, wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu. Ya Allah, ya Tuhan, kalau sekiranya benda aku nak buat ni tak baik untuk aku, tak baik untuk hidup aku, tak baik untuk agama aku, tak baik kepada kesudahan yang aku cari, kalau benda ni tak baik, ya Allah, ya Tuhan, fasrifhu anni, simpangkan dia daripada aku, bagi tak jadi. Setelah kita buat sembahyang istikharah, minta bantuan Allah, selepas tu keputusan macam mana, kita baik sangka dengan Allah. Kita kata ini adalah petunjuk yang Allah bagi kat kita. Kalau jadi pun kita syukur, kalau tak jadi pun Allah mau benda ni tak jadi untuk kebaikan aku. Maka tak ada kecewa pada orang yang tak dapat benda yang dia nak. Ini yang Nabi SAW ajak dekat kita semua. Kemudian Nabi kata, summa ardini, minta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, redalah aku dengan keputusan yang aku buat selepas ni. Kemudian mintalah apa-apa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian Nabi SAW, macam mana Nabi ajak kita, Nabi nak suruh kita jadi orang bagus di atas dunia ni. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah, awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut, صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى والنوم على وتر. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, kekasih aku pesan kepada aku 3 benda. Dia kata awsani khalili. Khalil maksud kekasih. Kekasih aku maksudnya Nabi SAW. Abu Hurairah kata, Nabi aku, kekasih aku, dia pesan kepada aku 3 benda. La ada'uhunna hatta amut. Abu Hurairah kata, sampai mati aku takkan tinggal 3 benda ni. 1, saum 3 ayyam min kulli syahr. Nabi pesan dekat aku, sebulan ambil 3 hari puasa. Sama ada 3 hari itu nak ambil Isnin, Khamis, mana-mana Isnin, mana-mana Khamis, ambil 3 hari sebulan. Ataupun ambil 3 hari ayyamul bid. Dalam hadis kata hari-hari putih. Ayyamul bid. 13, 14, 15, tengah bulan. Bulan Islam. Ada setengah kata 12, 13, 14. Yang ni ayyamul bid. Ambil 3 hari. Nabi SAW pesan dekat Abu Hurairah. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, yang ni benda ni jangan tinggal. Apa dia? Nampak 1 sekali sebulan bagi ada 3 hari puasa sunat. Wa salatid duha. Nabi kata sembahyang duha. Matahari agak naik segala, kita di sini dah pukul 8, 8.30 macam tu, sembahyang duha 2 rakaat. Wa naum ala witrin. Nabi SAW pesan dekat Abu Hurairah. Abu Hurairah janji, dia kata, aku hatta amut, sampai mati aku akan buat benda ni. Lagi aku hidup, aku akan buat benda ni. Sampai mati aku akan amalkan benda ni. Apa dia yang ketiga? Sebelum tidur, sembahyang witir. Betul? 1 rakaat aja, sekurang-kurang witir. Aisyah radhiyallahu anha, bila orang tanya dia bagaimana sembahyang Nabi di waktu malam, Aisyah kata, Nabi sembahyang raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain. Bila nampak nak mai waktu subuh, summa autar, kemudian Nabi witirkan 1 rakaat. Itu diajak oleh Nabi SAW, dan benda ini disahkan oleh Aisyah, isteri Nabi SAW. Witir yang sekurang-kurang sepakat di kalangan ulama hadis mengatakan sekurang-kurang witir adalah 1 rakaat. 1 tu kita tak buat, tuan-tuan. Itu dialah kita. Itu dialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1 tu tak boleh buat. Kot kata saat lagi tidur, payah nak bangkit tengah malam nak sembahyang tahajud ke apa, kot lah sebelum tidur. Seperti yang disebut oleh Abu Hurairah, dia kata wa naum ala witrin, dan tidur sebelum daripada tidur itu witir dulu. Bagi orang yang takut kot tak bangkit, witir dulu. Hak tu pun tak boleh buat. Terjaga malam sebelum nak subuh tu, jaga 2 kali bangkit pergi pancong, tak buat. Kau kata tak boleh nak buat tahajud, witir 1 rakaat, tak buat. Miskinnya kita ni, miskinnya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ini 3 perkara kekasih aku, Nabi aku pesan, sampai mati aku akan pastikan aku buat benda ni. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, kata dia, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ta'arra min al-lail faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir,
Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah. Summa qala Allahumma ighfirli wa da'a ustujiba lahu fa in tawadda wa shalla qubila salatuh. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW pesan. Nabi kata, siapa yang terjaga malam, man ta'arra, siapa yang bangkit malam, terjaga tengah malam, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jaga, baca yang tu. Nabi kata, siapa jaga pasal tersedak yang liong ke tua-tua ni kan, kedua batuk-batuk bangkit maki, bukan bangkit nak baca doa, bangkit maki, bangkit haram jadah ni pun pasal tersedak tu bangkit pergi kata haram jadah. Tuan-tuan, apalah hal dengan kita ni? Bangkit jogah tengah malam pasal apa? Pasal batuk, dia perungui tak untuk punca. Nabi ajak lagu lain. Nabi kata, siapa pun juga kalau terjaga tengah malam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Benda yang kita dah duk hafal dah, cuma nak sebut bila jaga aja. Bila jaga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Baca apa yang disebut oleh Nabi SAW ni. Nabi kata apa? Habis baca tu semua sampai la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian kata, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku. Siapa yang buat macam tu, Nabi kata, ustujiba lahu, Allah perkenankan apa yang dia minta. Kalau dia minta kepada Allah, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkan aku, Allah ampun dia. Kata Ubadah, au da'a, kalau sekiranya kita doa apa pun tak apa, selepas daripada terjaga, selepas daripada kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lepas kata lagu tu, Ubadah kata, Nabi habang dekat aku, au da'a, ataupun hang minta lah apa pun lepas daripada zikir-zikir tadi ni, ustujibalah, akan diperkenankan permintaan dia. Nabi kata. Nak cantik lagi, Nabi kata, fa in tawadda wa shalla, siapa dah bangkit terjaga tengah malam, dah baca dah tu semua tu, kemudian bangkit dipancung, tawadda, berwuduk, summa shalla, 2 rakaat sembahyang sunat, qubilat salatuh, Nabi kata pasti Allah terima sembahyang dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang ni yang kata hidup kita ni hidup beribadah. Hidup kita ni dalam ibadah. Tersedak ayat dia, terkejut apakah bunyi di dapur, bom kata periuk jatuh ke apakah, bangkit automatik benda ni keluar, terus automatik la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Angkat tangan sikit minta doa. Allah Subhanahu wa taala kata apa? Suruh Nabi mai habaq kat kita kata apa? Allah terima doa itu, dan kalau dia rajin sikit lagi, dia ambil ayat semayang, Allah terima sembahyang itu. Tuan, saya pesan diri saya pesan dekat tuan-tuan, latih diri kita dengan benda-benda macam ni. Latih. Benda ni tak latih tak jadi, tuan-tuan. Latih. Jaga, mau teringat benda ni. Tulis, tempel
Di ujung kaki tu. Tengok baca. Tengok baca. Sementara benda tu nak lekat ke kita. Pasal apa? Pasal besar janji yang disebut oleh Nabi SAW kepada kita semua. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Kita masuk muka surat 85. Muka surat 85 bab ma jaa fi rahmatil walad. Tajuk malam ni ialah bab yang menyatakan belas kesian kepada anak cucu. Kita dah baca dah berapa bab sebelum ni, cerita anak kena jaga mak pak. Malam ni dia main pula satu tajuk apa? Mak pak kena jaga anak pula. Dia main macam tu. Ketahuilah saudaraku, belas kesian itu perangai yang terpuji pada syarak. Orang yang ada rasa rahmah, rahmah ni maksudnya belas kesian. Orang yang ada rahmah, ada belas kesian, agama suka. Allah suka kepada orang macam ni. Kerana orang yang tiada belas kesian itu, tiada rahmat Tuhan ke atas dia. Kalau dia tak ada rasa kesian ke orang, Tuhan tak kesian ke dia. Simple saja, senang saja. Dia apa begitu. Kalau siapa tak ada rasa kesian dekat orang, Allah tak kesian ke dia. Begitu. Maka bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala absara al-Aqra ibn Habis an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuqabbilu al-Hasan. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah telah melihat satu orang yang baru masuk Islam daripada kalangan penghulu Arab. Nama dia Al-Aqra bin Habis. Nama dia Habis. Al-Aqra bin Habis. Nama dia Habis. Nah. Dia ni baru masuk Islam. Satu hari ikut pergi ke rumah Nabi SAW. Bila sampai di rumah Nabi, terlihat pada mata dia, pada mata Al-Aqra ni, dia ikut Nabi pergi ke rumah. Bila sampai di rumah, nampak pada mata dia Nabi SAW ni mengucup cucu dia yang bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Al-Aqra bin Habis ni dia baru masuk Islam. Dia ni orang besar di kalangan suku Arab. Ada setengah huraian hadis kata dia ni Badui. Yang pentingnya dia baru masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi semawa dia pergi ke rumah. Bila dia sampai di rumah Nabi, kebetulan cucu Nabi ni lari main. Hasan anak Sayyidina Ali lari main. Nabi pegang cucu ni, Nabi cium cucu ni. Perbuatan Nabi sayang cucu ni, pegang cucu, cium ni, dilihat oleh Al-Aqra ni. Masalah, dia kata mengucup anak atau cucu itu harus dia dengan dalil Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperbuat yang demikian itu. Benda ni dia kata sabit daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan kata balik rumah cucu mai dia ambil cium. Nabi duk baca khutbah. Cucu duk main di luar masjid tu, cucu jatuh. Nabi turun daripada mimbar pergi angkat cucu. Mai sambung khutbah balik. Penyayangnya Nabi ini dia macam tu. Nabi SAW ni bukan sahaja tengah baca khutbah cucu jatuh turun pergi angkat. Nabi tengah semayang, cucu merabat naik atas belakang. Nabi melamakan sujud dia. Dia tak keh cucu pergi jatuh. Dia tak singgung cucu sampai herak dagu. Dia tunggu sampai cucu tu turun daripada atas belakang dia, baru dia bangkit daripada sujud. Sehingga kan sebahagian sahabat duk sangka kata wahyu turun. Nabi sujud lama. Rupanya kerana cucu naik atas belakang. Nabi SAW satu orang manusia yang tebal dengan sifat rahmah, dengan sifat belas kesian, sayang pada anak cucu. Kata dia mengucup
cium sayang anak cucu ni harus dengan dalil Nabi SAW buat yang demikian itu. Seperti tersebut di dalam sepotong hadis pada masalah yang lepas itu. Apabila dilihat oleh Al-Aqra', Nabi mengucup cucu itu, lalu ditegur oleh Al-Aqra' ini. Faqala inna li minal walad 10 ma qabbaltu ahadan minhum. Maka kata Al-Aqra' bahawasanya aku ada 10 orang anak laki-laki, tak pernah aku cium seorang pun daripada mereka ni seperti mana engkau cium cucu tadi. Dia kata kat Nabi, dia kata aku anak jantan saja ada orang di rumah ni. Dia kata aku tak pernah cium seorang pun. Dia kata, oh dia jenis macam tu, dia jenis perongoi, dia jenis tak bagi muka kat anak cucu. Ada ni jenis cengih tak tentu punca ni, dia cengih sampai anak cucu takut tengok cengih. Jadi Al-Aqra' ni dia jenis cengih. Bila dia tengok Nabi duk tunjuk sayang dekat cucu macam tu, dia terus kata dekat Nabi, dia kata innali minal walad, sesungguhnya bagi aku ni anak ada 10, ada 10 orang anak. Dia kata ma qabbaltu ahadan minhum, sekok pun aku tak pernah cium. Dia kata dia kata dekat Nabi dengan cucu sayang sampai macam tu. Pasal apa yang aku tak cium anak-anak aku ni? Pasal apa? Supaya jadi berani dia apabila besar nanti. Oh, kerana dia percaya, kata anak-anak cucu ni jangan duk tunjuk sayang sangat. Dia kata esok mereka jadi penakut. Dia kata kita ajak mereka cara kasar, cara cengih ni, esok mereka jadi berani. Dia duk ingat macam tu. Bila didengar oleh Nabi SAW akan teguran Al-Aqra' itu, maka kata Nabi SAW, sebaik-baik perangai itu ialah ada rasa belas kasihan. Sambung hadis, dia kata faqala Rasulullah SAW, innahu man la yarham la yurham. Nabi kata bahawasanya siapa yang tidak ada pada dia sifat belas kasihan, nescaya Tuhan tidak kasihan pada dia. Nabi kata kalau hang jenis tak kesian, tak sayang kepada anak cucu, Tuhan tak kesiankan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka satu daripada alamat belas kesian itu ialah digosok dan dimain-mainkan dan dipujuk dan dicium dan dikucup anak-anak dan cucu-cucu yang kecil ini. Dia ada dalam hadis cerita di antara amalan Nabi. Di antara amalan Nabi di kalangan keluarga terdekat dan rakan dan sahabat terdekat, Nabi cium dahi. Sunnah benar ni, sunnah. Tapi dia berlaku dalam lingkungan keluarga terdekat dan sahabat rapat. Nabi biasa cium dahi Sayyidina Abu Bakar. Anak-anak cucu menantu ni Nabi biasa yang ni panggil main, Nabi cium dahi. Itu sunnah Nabi SAW. Bahkan kalau kita baca dalam hadis Bukhari menceritakan hari wafat Nabi SAW. Hari wafat Nabi, apabila berita kewafatan Nabi disampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang pada masa itu ada di rumah dia dekat dengan Masjid Quba. Abu Bakar ni rumah ada 2-3. Satu hak dalam Masjid Nabawi dekat dengan Babu Salam, antara Babu Salam dengan Babu Rahmah tu satu. Lagi satu lagi ni sebelah bertentang dengan pintu Nisa ni satu. Ada lagi satu lagi dekat dengan Masjid Quba. Ada hari wafat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq ada di rumah sana. Kampung tu nama Sunuh. Nabi ada sana. Bila orang beritahu dekat dia, bila beritahu dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang wafat Nabi, dia terus naik kuda, terus sampai di rumah Nabi, dia masuk, dia buka, dia tengok wajah Nabi yang sudah pun terbujur kaku, dia kucup wajah Nabi SAW. Ini yang cerita kucup ni. Bahkan kalau tuan-tuan buka dalam kitab hadis, cerita tentang puasa Ramadan, tuan-tuan akan jumpa Nabi SAW bulan puasa pun Nabi biasa kucup isteri dia. Tapi Aisyah radhiyallahu anha memberi penjelasan balik. Aisyah kata, aku nak beritahu dekat apa satu benda. Tidak ada manusia yang boleh lebih daripada Nabi dari segi mengawal syahwatnya. Kita takutlah bulan puasa pergi duk cium bini tak lagi.
Kena puasa 2 bulan turut-turut pula. Tapi Nabi SAW dia bulan puasa pun hadis menceritakan dia biasa kutub isteri dia di bulan puasa. Tapi Aisyah kata apa? Nabi satu orang yang paling kuat kontrol nafsu dia. Cuma yang kita nak bagi tahu apa dia? Amalan kutub ni berlaku di zaman Nabi SAW. Baik. Maka apabila ada berkasihan yang demikian itu, maka tentulah Tuhan kasihan pula dengan membalas amal-amal yang baik itu. Kalau kita ada belas kesian kepada anak cucu, kepada kaum keluarga, Allah akan kesian kita. Begitu. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Anas bin Malik dan daripada Aisyah, dan kata dia lagi hadis ini hasan lagi sahih. Tajuk baru bab, dia kata majaa fi nafaqah 'ala al-banat wal akhawat. Itu bab yang datang pada menyatakan orang laki-laki yang menanggung nafkah anak perempuan dan juga adik-beradik perempuan. Dia nak bagi tahu, dia ada hadis pula cerita, kata kita jadi orang laki-laki ni, kalau kita menanggung nafkah, belanja, makan minum, pakaian anak-anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan, kak kita suami dia mati kan apa semua, kita ada satu allocation, kita satu peruntukan duit duk tolong sara hidup kak kita yang kematian suami ni. Ada janji daripada hadis Nabi SAW pada orang yang buat macam ni. Ketahuilah saudaraku, adalah memberi nafkah kepada anak perempuan dan kepada saudara perempuan itu ada kelebihan di sisi Allah, dan mendapat balas baik daripada Allah. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadikum thalathu banat aw thalathu akhawat fayuhsina ilaihinna hatta dakhala al-jannah. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi yang masyhur dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, tidak ada bagi seorang daripada sekalian kamu 3 anak perempuan ataupun 3 adik-beradik perempuan, maka kamu buat baik kepada mereka itu, melainkan janji Allah kamu akan masuk syurga. Itu dia. Tuan, bukan senang tuan nak masuk syurga. Bukan senang. Tetapi senang bagi orang yang disenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapat kemudahan, yang dimudahkan Allah untuk masuk syurga, senang bagi dia. Dan bukan senang kepada semua orang. Maka kerana tu Nabi SAW diperlihatkan neraka, Nabi nampak penuh isi neraka ni. Pasal apa? Pasal nak masuk syurga bukan mudah sangat, bukan senang sangat. Tapi kalau ikut jalan Allah, ikut jalan Nabi, senang kita ke syurga. Begitu. Di antara jalan yang memudahkan kita ke syurga ni, apa dia? Buat baik. Kalau ada anak perempuan, buat baik. Kalau ada adik-beradik perempuan, buat baik. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat, sesetengah masyarakat, dia tak suka anak perempuan. Dia tak suka anak perempuan. Pasal apa dia tak suka anak perempuan? Pasal anak perempuan ni akan hilang. Anak perempuan ni bila menikah, dia ikut laki dia. Jadi sesetengah orang bila dapat anak perempuan, muka masam. Bila dapat anak perempuan, bila pergi scan, lah boleh scan. Bila scan, doktor bagi tahu kata tahniah, anak ni anak perempuan, muka hairat. Pasal apa? Pasal dia mau anak laki-laki. Pasal apa dia mau anak laki-laki? Pasal anak laki-laki itu ada kuasa. Bila dia menikah, bini kena ikut dia. Dia mau yang tu. Dia tak mau anak perempuan. Bila menikah, ikut laki. Dia tak mau. Dia ada 3 anak. 3 anak perempuan. Bila menikah, raya 3 tak raya rumah dia. Itu yang dia tak mau tu. Orang main raya di rumah dia kata, tak ada ke anak seorang pun tak balik. Dia kata nak buat macam mana? Anak perempuan semua. Muka herat je. Dia tak balik hari ni, esok dia balik. Tak nak anak balik hari raya pertama. Balik nu pun nak balik raya pertama juga. Balik tolak ansok lah. Tahun ni sini, tahun depan sana ke macam mana, pandai-pandai lah. No, dia kata tak mau, aku tak mau anak perempuan ni leceh macam pun. Dia buat satu silap besar dalam agama. Pasal apa? Ni, pasal hadis ni.
Hadis ni bagi tahu apa? Kalau ada 3 anak perempuan ataupun ada 3 adik-beradik perempuan, dia jaga elok-elok anak perempuan yang 3 orang ni, dia jaga elok-elok adik-beradik perempuan dia yang 3 orang ni, dia jaga hal ehwal mereka semua. Nabi kata tak ada janji lain melainkan dakhalal jannah. Syurga akan jadi tempat masuk dia. Kata Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Aisyah dan daripada Uqbah bin Amir, daripada Anas bin Malik, daripada Jabir bin Abdullah, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak lagi hadis yang serupa macam konten hadis ni diriwayatkan oleh sahabat-sahabat lain. Begitu. Masalah dia kata buat baik kepada anak perempuan dan saudara perempuan itu bagaimana? Kata dia adalah buat baik itu, yakni pelihara dan jaga mereka baik-baik. Iaitu cukupkan makan pakai dia yang halal atas kadar kuasa kamu. Takat mana kita boleh kita buat. Dan bercampur gaul dengan mereka itu dalam keadaan yang baik. Marah mereka pada tempat yang patut dimarah. Ajak mereka pada tempat yang patut diajak. Dia nak kena letak tu, bagi kena tempat. Tak boleh sampai tak marah langsung anak-anak ni. Dan tak boleh sampai marah sedia, sampai tak ada puji langsung. Ini yang susah. Kita kerah kira nak marah saja. Sampai anak-anak ni dengar suara kita ni habis semua kecut, takut. Tak ada guna. Sampai tak pernah marah, sampai tak pernah apa langsung pun. Tak boleh. Pasal apa? Esok kita spoil dia, kita rosakkan hidup dia. Kerana sikap kita yang tak pernah marah, tak pernah tegur ni. Maka dia sebut di sini, dia kata apa? Marah bila patut marah. Nasihat bila patut nasihat. Ajak bila patut ajak. Tegur apabila patut tegur. Dia kata. Dan ditegur apa kelakuannya yang menyalahi syarak. Suruh dia belajar. Ataupun kamu mengajaknya apabila sampai umur belajar daripada hukum syarak yang fardu ain dan sebagainya. Ajak mereka tentang adab baik dan berperangai sopan santun dan reti malu. Maka tidak bercampur dengan anak-anak dan saudara-saudara perempuan itu sebagaimana campur orang-orang fasik seperti diri yang tidak reti malu. Itu dia. Kita ajak mereka ni, ajak bagi bertepatan dengan agama. Jangan ajak mereka bagi jadi menyimpang daripada agama. Apatah lagi anak perempuan, kena ajak adab sopan, kena ajak akhlak, bagi dia reti malu, reti jaga kehormatan diri dia. Lah ni tadi sahabat abang cerita duk main tadi. Dia kata ustaz, dia kata saya tengok baru ni dekat feri. Nak naik feri pergi Tanjung, pergi Pulau Pinang. Pakai mini telekung elok apa semua duk tunggu feri ni, penumpang jalan kaki ni. Duk tunggu feri, duk tunggu. Pakai kain tudung semua, kelumbung semua elok. Kata bawa kelong. Rokok apa tadi kata? Rokok Marlboro hijau. Perempuan pakai mini telekung. Duk tunggu feri nak main, bawa keluar rokok Marlboro hijau. Isap. Duk tengok Allahu Akbar. Awak dia dulu ni. Dah kalau tak pakai kelumbung tu, tak lah tengok lah. Budak perempuan isap rokok ni ramai lah. Ni pakai mini telekong, pakai kelumbung, dia bawa keluar rokok isap. Lepas tu feri main, naik atas feri. Kawan ni saja duk tak jauh dengan dia. Tengok. Feri duk belayang nak pergi Tanjung tu, buka beg, bawa keluar Quran baca. Kata kok waya, kok apa, tak tahulah yang tu tak tahu. Tak tahulah kok waya ke apa ke, ni kita pun tak tahu. Tapi terkejut lah. Satu pakai mini telekong isap rokok, itu dah kita satu terkejut dah. Naik feri buka Quran pula baca. Ni apa nak jadi dalca apa? Ni manusia hari ni. Manusia hari ni dia boleh jadi macam tu pun boleh jadi. Kalau dia waya senang kita tahu saja jumlah dia lah, tolak pergi tepi. Tapi kalau dia ni satu orang yang waras, tiba-tiba pergi berkelakuan macam tu, tak syok. Nak habang kata ni rosak masyarakat ni. Tak tahu tang mana punca dia, tang mana silap dia. Ibu bapa tuduh kerajaan punya pasal. Kerajaan kata ibu bapa pun sama, tak reti jaga anak. Kacau kita. Orang buat tayangan apa nama video kematian di sekolah tak marah. Sekurang-kurangnya kita tak marah. Kita kata tak apa, kita akan siasat dulu isi kandungan video tu macam mana. Sekurang-kurang cakap macam tu dulu. Jangan terus marah. Ini tak bagus. Dari segi perkembangan psikologi cakap cara orang pandai-pandai.
Dari segi perkembangan psikologi, benda ni tak bagus. Budak pada usia yang muda, yang mentah macam tu, kita takutkan dia tak bagus. Kita kena ajak dia bukan dengan cara takutkan. Cakap pandai hang ni. Cakap pandai sangat. Kadang-kadang pandai sangat ni pun leceh juga. Bagi statement yang kita dengar, kita rasa sejuk. Dia kata kita tak apa, kita siasat dulu. Kita akan tengok balik isi kandungan video tu apa. So kita tak tahu, mungkin isi kandungan tu ada unsur khurafat. Mana kita tahu. Dia cuba nak gambarkan suasana azab kubur. Dia tunjuk malaikat mai pakai serban merah ke apa. Itu tak maulah. Jangan pergi sampai ke tahap tu. Kalau ada unsur macam tu, kita kata tak bagus dari segi tu. Tapi kalau setakat dia nak merangsang budak-budak, supaya budak-budak bila tengok ni dia takut dia sembahyang tak tinggal, maka itu baik. Jadi nak bagi komen tu, biarlah komen tu janganlah nampak kata kita ni tak suka agama. Komen tu jangan bagi nampak kata kita ni tak suka agama. Bila sekolah menguatkuasakan peraturan pelajar perempuan wajib pakai tudung, marah sebahagian daripada ibu bapa ni, marah. Kita dakwah, kita taklif paksa orang. Dandan baca ayat la ikraha fiddin, hafal juga dia ayat tu pun. Dandan baca ayat la ikraha fiddin, taklif duk paksa orang dalam hal agama ni. Kita taklif duk paksa budak-budak pakai. Kalau kita paksa pun tak ada guna. Dia keluar pagar sekolah, dia buang kain kelumbung dia. Kita kena didik dia. Cakap pandai sangat. Kan? Kadang-kadang dalam proses mendidik, kadang-kadang dia kena ada unsur paksaan. Dalam proses mendidik itu, kadang-kadang dia kena ada unsur paksaan. Setakat sekolah nak kuat-kuasakan peraturan wajib pakai tudung, satu benda yang memang pun Allah telah wajibkan. Cuma kita nak wajibkan di perintah sekolah, setakat tu sepatutnya ibu bapa kena sokong. Tak, ibu bapa pandai, boleh telefon pergi naik ke atas pula komplain. Ada ke dalam peraturan kementerian boleh? Pandai sangat. Tuan-tuan, orang nak didik anak kita. Kalau kita rasa susah kita nak didik, ada sekolah nak tolong didik, syukur, alhamdulillah. Baik anak tu kebaikan untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, maka ajak kepada anak-anak ni supaya mereka reti malu. Jangan dibiarkan mereka berguih dengan orang-orang fasik sehingga mereka jadi tidak reti malu, tidak sopan kepada laki-laki, tidak beradab, tidak tahu apa hukum syarak dan sebagainya. Jangan sampai jadi macam tu. Kita ada anak perempuan, anak kita sampai tak reti hukum syarak, sampai tak tahu aurat perempuan tang mana, lagu mana, sampai tak tahu, punya tak retinya hukum syarak ni sampai macam tu. Sampai ada anak perempuan bawa balik jantan main rumah hak kita ada ni. Saya cerita di masjid mana ada satu sahabat. Dia adalah satu. Dia ni penyakit penat. Ada sembong masuk dalam mulut bila penat ni. Bronkitis. Penat. Mai cari saya. Masa saya duduk kerja di kolej matrikulasi dulu. Mai cari masuk jumpa. Saya kenal lah muka dia. Muka dia duduk ikut kuliah apa semua. Tapi tak pernah bersembang. Dia main, dia tahu Ustaz kenal tak saya. Saya kata saya kenal muka. Saya tak kenal nama. Dia beritahu dia siapa. Tak apa duduk. Duduk Ustaz. Ni ada masalah nak cerita. Ustaz sebut ada masalah nak cerita, penat lah. Mana berat masalah dia nak abang tu. Penat dah. Dan cari poket kiri, cari poket kanan. Saya tengok je. Ni tadi dia rebah dalam pejabat aku. Jadi satu hal pula. Tengok semua dalam mulut bagi okey balik. Kata awak memang ada penat. Dia kata ada ni duk bawa motor saya ni pun sopan nyawa saya. Dia kata tak apa. Apa cerita? Nak abang apa tuan-tuan? Nak abang anak perempuan bawa balik jantan, naik dalam bilik atas rumah yang dia duduk dari bawah. Macam mana saya nak tidur Ustaz? Dia kata atas nu anak perempuan saya bawa balik jantan masuk dalam bilik ni, saya duduk di bawah, saya nak tidur macam mana, saya nak pejam mata macam mana. Dia kata nak abang yang tu yang penat tu, kita faham lah mana berat dah bela ni. Dia naik dia ketuk pintu bilik, anak tak buka, ketuk pintu bilik, anak tak buka, dia ketuk, dia bum, anak buka pintu, anak perempuan tendang atas dada, dia jatuh. Anak perempuan
Tendang dia. Tendang atas dada ni. Jatuh terlentang. Dia ni. Dia main cerita kat kita benda ni. Tuan-tuan, saya dengar tubuh saya ketak. Satu badan ketak. Ada orang, Allah uji dia sampai macam ni. Anak pergi jadi macam ni, tuan-tuan. Kita ni nak tunggu kan sampai kita pergi jadi macam tu baru kita. Jangan, tuan-tuan. Awal-awal. Daripada budak ni kecil. Bagi dia reti agama. Bagi dia reti hukum syarak. Bagi dia reti adab sopan Islam. Bagi dia ni jadi manusia. Bagi dia ni jadi hamba Allah. Bagi dia ni jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ni lah tajuk kita duk baca ni. Dia nak abang yang tu. Maka tidak tahu adat. Kalau kita tak ajak dia jadi budak yang tak tahu adat. Yang baik kepada orang tua-tua. Ataupun kepada orang yang baik-baik. Dia tak reti adab dengan orang tua-tua. Dia tak reti adab dengan orang yang baik-baik. Dia pergi jadi tak peduli orang. Dia tak heran ke orang. Dan membiarkan dia menurut nafsu yang tidak baik. Kita biar anak kita pergi jadi macam tu habis. Benda ni lah. Dia kata, maka jika begitu campur gaul anak itu, maka tidaklah kamu buat baik kepada dia. Bahkan bertukarlah nama. Kamu telah buat busuk dan telah memberi busuk kepada anak kamu sendiri. Dia kata. Masalah. Dia kata anak perempuan itu dinding daripada api neraka. Iaitu apabila sabar daripada apa bala dari sebab anak perempuan tu. Anak perempuan ni tuan-tuan tu sebab orang kata, bukan Nabi kata, orang kata. Nak jaga anak perempuan seorang, dia kata lagi baik hampir pergi jaga lembu satu kandang, dia kata. Bila dia keluar kalam macam tu, faham dah kata anak perempuan dia bermasalah. Sampai dia boleh buat bandingan tu. Bandingan anak perempuan dia seorang tu, baik dia pergi jaga lembu satu kandang, dia kata tak apa. Makna kata anak perempuan dia ni dah out of control. Tak boleh kontrol dah. Ni, tajuk ni dia kata apa? Kalau kita boleh sabar juga, try juga bentuk dia. Bagi dia ni jadi hamba Allah juga. Walaupun nampak 2-3 hari ni dia macam liang. Tapi kita tak putih asa. Kita sabar dengan apa yang kena ke anak kita tu. Kita duk komen, duk perbaik juga dia nak bagi jadi orang baik. Sabar kita tu menjadi dinding daripada api neraka. Ada enggak? Ada. Dia tak salah. Dia ajak elok dah. Anak ni semua cantik dah. Sampai satu tahap anak dia pergi jadi legulai. Tentu pernah dengar cerita Aisyah Bukhari dulu. Yang kemudiannya murtad jadi orang Kristian tu. Tentu pernah baca cerita dia. Baca balik cerita dia. Walaupun benda dah jadi banyak tahun dah. Baca balik cerita dia. Siapa dia ni? Pak dia ustaz. Tok Imam. Bagi dia mengaji daripada peringkat sebelum masuk sekolah rendah tu. Bagi mengaji agama dah. Sampai dia tingkatan 6. Ambil sijil tinggi agama. Kalau takat tu dia nak keluar pergi mengajar kerja apa dah boleh jadi ustazah dah. Mana pak dah buat elok dah. Tentu sikit tang ujung tu aja, sikit tu aja. Dia dapat boyfriend ni. Dia tinggal agama. Kena baca. Cerita-cerita macam ni kena baca. Bila baca ni bukan apa? Nak ambil yang tibar. Nak abang kata, urusan kita mendidik anak ni, kita ingat kok selesai dah. Rupanya tak selesai lagi. Kalau hari ni pun kita ada anak perempuan, kita dah bagi menikah dah. Dia dah ada laki dia dah. Tapi sekali-sekali dia duk balik rumah kita, kita duk tengok ni duk tak lawet biji mata. Misalan kata, pasal apa? Pasal kesilapan kita. Dulu kita pun Allah tak buka lagi pintu hati. Kita pun tak ada kesedaran macam yang kita dapat hari ni. Jadi anak kita ni dah terlepas dah. Terlepas dah dari zaman kita duk bela dia. Dulu kita pun tak cukup kesedaran. Hari ni baru kita sedang anak tu dah pergi menikah dah. Tapi dia duk balik main di rumah kita ni, kita duk jadi semak dada. Dia jadi semak perut, dia jadi sempit dada. Ada, macam ni pun ada. Kita nak salah dia tak boleh. Pasal dia hasil didikan kita yang pada masa tu kita tak sedang lagi. Tapi hari ni dia dah menikah, dia dah ada suami. Adakah kita sebagai bapa ni dah habis dah? Tak ada suara dah nak cakap apa kat dia? Tak, tuan-tuan, kita masih ada suara. Walaupun dia dah ada suami, kita masih ada suara. Kita boleh cakap elok-elok dekat dia. Boleh panggil dia kakak, ayah nak cakap sat, boleh lah.
Dia mai. Duduk depan, kita cakap, ikhlas hati cakap dengan dia. Kata kakak, sebenarnya ayah silap dalam hal ni. Biar kita buh kat kita tak apa. Ayah lambat dapat kesedaran. Memang ayah mengaku ayah silap. Kakak, ayah minta tolong kakak satu. Kalau kakak kesian kat ayah, ayah nak tebus ni, rasa silap ayah ni, ayah nak tebus. Ayah minta tolong kat kakak, boleh tak kakak? Kakak pakai tudung. Saya ingat kalau Pak Bi cakap lagu tu, dia pun nanti main ketak dada juga. Ayah aku tak pernah cakap kat aku macam ni. Dia pun nanti main satu macam juga. Dia bukan orang tak boleh fikir. Kita bela dia, kita asuh dia, kita didik dia sampai pergi mengaji universiti, sampai keluar mai pergi jadi accountant kanan syarikat internasional, sampai dah jadi macam tu. Cuma silap kita tang ni aja. Silap kita masa kita duk bela dia dulu, masa dia duk besar dulu, kita pun tak dapat lagi kesedaran ni. Wa'yul Islami, kesedaran Islam ni kita tak dapat lagi. Hari ni baru kita dapat. Tak terlewat lagi tuan-tuan. Cakap juga kat dia. Tapi cakap dalam nada macam tu, kita salah. Ayah salah, kata dia. Ayah minta kakak satu aja. Kalau kakak boleh buat yang ni, ayah terima kasih. Kakak boleh tak pakai tudung? Habis. Kita terus cakap banyak kan. Yang tu ya. Biar benda kita cakap tu, biar dia fikir. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang agama kata ni, sabar atas apa yang jadi ni. Sabar kita tu nak bagi dia jadi manusia yang Allah kasih ni. Kalau sabar tu ada, dia menjadi dinding daripada kita dengan neraka. Baik, cuba baca hadis apa dia kata. Kata At-Tirmizi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya bi syai'in minal banat fa sabara 'alaihinna kunna lahu hijaban minan nar. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi isteri Nabi iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa kena bala dengan sesuatu dari sebab anak perempuan. Bala ni tuan-tuan, orang Melayu bila sebut bala dia kata malapetaka. Tak, dalam bahasa Arab bala maksudnya ujian. Siapa yang kena uji dengan Allah kerana anak perempuan, dia kena uji. Dia sampai tahap apa? Dia sampai tahap jadi malu. Anak perempuan dia, siapa tak sayang anak? Sayang. Tapi kesilapan dia, anak tu sampai hari ni dah ada 3 anak pula. Tapi tak pakai kelumbung lagi. Misalnya, bila duk balik main rumah dia, dia sampai jadi malu. Kawan-kawan masjid dia, kawan-kawan apa main di rumah, mata duk tengok. Dia ni jadi malu. Ada pula seorang tanya, Haji, anak ke? Allah. Ni, hak seorang ni pula pergi tanya, Haji, anak ke? Dandan. Jadi, nak abang hang anak pun dia pakai, weh Haji duk main masjid, duk sembang tak payah, anak tak kaya kumbung lah. Orang ni duk pegang martun nak paku kita je. Kan? Tak pasal silap kita juga, pasal kita duk sembang tak payah. Kita di masjid pun sembang terus, pergi kedai kopi pun makan minum tak banyak mana, sembang tu lebih. Sampai tuan kedai tu pun naik semak lah dia ni, Haji ni kalau tak keluar orang tak masuk kedai aku ni. Kita punya terus sembang tu, satu hari orang pergi rumah kita, anak kita tu dia keluar rambut macam mi Maggi aja keluar mai. Tu dia baru kawan ni terus kata, Haji anak ke? Tuan-tuan, ujian. Yang ni yang kata balak ujian. Allah Subhanahu wa taala bagi dekat satu bapa kerana anak perempuan. Maka sabar dia atas apa yang jadi itu. Nescaya jadilah anak-anak itu dinding baginya daripada api neraka. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Baik, anak perempuan itu apa bala yang mai daripada dia? Adalah bala ataupun ujian daripada anak perempuan itu ialah kerana kebanyakan laki-laki yang jahil tidak suka anak perempuan. Ni yang kita sebut tadi. Sebahagian orang dia tak suka anak perempuan kerana takut pupus benihnya. Anak perempuan menikah dengan satu laki-laki, bila dia dapat anak cucu kita ni, bin bukan bin anak perempuan kita, bin laki-laki menantu kita.
dia rasa hilang dah keturunan dia. Pasal apa? Cucu dah tak bawa nama anak dia. Seolah-olah dah pergi belah lain dah. Tak jadi keluarga dia lah. Sebahagian orang, hak ni dia tak suka. Dia mau duk carry bin tu. Anak cucu, bin anak dia bin dia. Dia duk nampak tu, duk main keturunan dia lagi. Tapi bila anak perempuan dapat cucu bin kepada menantu dah pilih orang lain dah. Dia tak main kat kita dah. Dia duk berasa macam dia pupus benih dia. Setengah orang dia ingat macam tu. Maka jadilah dia apabila bertemu dengan orang, istimewa pula lah orang yang ada anak laki-laki, maka dia pun buat bersungut akan dirinya tidak beruntung dan tak mau dapat anak laki-laki. Dia pergi bercakap ke orang, dia kata, aku ni Allah, anak ada sampai 10, semua perempuan. Dia kata, awaklah pergi jadi lagu ni kat aku. Seolah-olah satu musibah menimpa dia. 10 anak, 10 perempuan. Ada orang yang rasa macam ni, dan ini tidak patut berlaku, dia kata. Maka orang yang bersungut akan dirinya tidak beruntung kerana semua anaknya anak perempuan, maka dia adalah satu orang yang tidak sabar dengan ujian Allah. Ujian Allah memberikan anak perempuan kepada dia. Kalau dalam masyarakat India, mereka terbalik. Kita masyarakat kita, bila nak kahwin laki-laki perempuan, siapa kena bayar duit mahar mas kahwin? Laki-laki. Dalam masyarakat India dia terbalik. Dia panggil dauri. Dauri ni orang perempuan kena bayar. Dah lah dapat anak perempuan, nak kena bayar pula dauri bila nak menikah. Pasal itu dia tak mau anak perempuan. Pasal apa? Pasal dia sendiri pireka buat bagi dauri orang perempuan bayar. Dia yang pireka buat, bukan Tuhan dia suruh pun. Dia pireka, lepas itu dia tak puas hati dengan apa hak dia reka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, ini yang dia nak beritahu. Sebelah dia kata masalah mencukupkan pelihara dan jaga 2 anak perempuan boleh memasukkan ke dalam syurga. Ini dia ulangan daripada yang tadi juga. Tuan-tuan buka. Itu muka surat yang berikutnya pun sama. Dia masih lagi ulang cerita anak perempuan apa semua ni. Sabang dia dapat pahala. Tuan-tuan buka muka surat 92. Ini tajuk lain. Itu bab fi rahmatil yatim wa kafalati. Tinggal cerita anak perempuan, cukup banyak tu. Kita masuk tajuk apa? Itu bab yang menyatakan belah kesian kepada anak yatim. Ini dia main cerita anak yatim pula. Dan menanggung dan memelihara anak yatim itu. Islam suruh apa? Yang pertama kesian. Bila tengok anak yatim, setidak-tidaknya tangan kita urut atas kepala dia. Setidak-tidaknya. Nak cantik lagi apa dia? Kita tanggung dan kita pelihara dia. Kalau kuat, ambil pelihara anak yatim. Tapi ujian cukup besar jaga anak yatim ni. Ujian cukup besar. Dia main-main duduk di rumah kita ni, dia jadi anakku sekali. Allah nak test kita. Allah dia nak test kita. Kita ni orang yang boleh buat keputusan kata nak ambil anak yatim belah ni, orang ni iman dia cukup tinggi lah. Itu sebab dia pergi ambil satu anak yatim belah nak buat anak dia. Iman dia cukup tinggi. Allah test dia cukup dahsyat. Dia ambil budak ni main duduklah rumah dia, dia pergi jadi anak pusat tadi. Yang mula niat tadi ni nak buat baik, nak cari pahala, tahu-tahu sudah jadi dosa. Dia main satu tahap, dia sampai kata kat budak ni tak cukup umur lagi tapi nakal. Dia pergi kata dekat budak anak yatim yang dia belah ni, dia kata hang ni, dia kata dia mula. Bila dia start hang ni habis. Hang ni betul tak sedang diri, betul tak guna punya orang. Dia kata kat budak anak yatim yang dia ambil belah ni. Kalau nak jadi lagu tu, jangan ambil belah. Lebih baik kita ambil satu cara lagi apa dia? Biar dia duduk di rumah anak yatim, kita bagi duit ke dia apa. Jangan. Kalau nak jadi sampai macam tu, jangan. Biar dia duduk di sana, ada orang duduk jaga dia elok-elok. Kita cuma pergi jumpa pihak yang diamanahkan jaga anak yatim ni. Kita tengok dalam ramai-ramai tu, hak mana kita berkenan, kita abang. Hak ni saya nak buat macam anak angkat saya. Tapi dia duduk di sini. Hampa jaga dia semua. Keperluan sebulan berapa? Kalau dia kata sebulan lah 400 sebulan saya bagi untuk budak ni. Lebih selamat daripada ambil main di rumah dia, lepas tu dia main hang ni tadi tak mau. Bahaya tuan-tuan.
Ni yang dia nak beritahu dekat kita ni, yang kata anak yatim ni kalau sekiranya kita boleh tanggung keperluan dia pun dah baik dah. Apatah lagi kita boleh pelihara dia buat macam anak sendiri, maka jauh lebih baik lagi. Ketahuilah saudaraku, anak yatim itu ialah budak yang tidak ada bapa. Yakni bapa sudah mati, dia kata. Dan budak itu belum cukup umur. Yang tu yang kata anak yatim. Dah sampai 45 dah duk abang saya anak yatim lagi. Yang ni nak kena. Kan? Budak lagi tak cukup umur lagi, pak mati. Hanya ni anak yatim. Mai janggut duduk mai putih dah, mai duk abang saya anak yatim. Minta bantu saya sikit boleh lah. Amai tani pi balik tirai tu sedekah cukup-cukup. Jadi beritahu di sini yang kata anak yatim tu apa dia? Dia kata satu budak yang bapa sudah mati dan dia belum cukup umur. Dia anak yatim. Maka anak yatim itu sangat besar pahala siapa yang sanggup pelihara dia. Sama ada anak yatim itu adik-beradik karabah ataupun anak yatim itu anak orang lain, tak kira. Anak penakan kita, anak kak kita, suami kak kita meninggal, kita ambil bela dia, sama kita bela anak yatim. Ataupun tak tahu anak siapa. Setengah orang di Kuala Lumpur banyak, mereka ambil anak orang Bosnia. Mak bapak mati kes Bosnia dulu ni, mereka ambil buat anak angkat mereka. Ambil orang yang bukan adik-beradik langsung, ambil main bela, dia jaga macam anak dia. Maka ini yang dikatakan menanggung anak-anak yatim. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qabada yatiman min baini muslimaini ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannah albattata illa an ya'mala dhanban la yughfaru lahu. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ni sepupu Nabi. Dia dan belajar dengan Nabi 20 bulan. Ada satu riwayat kata 30 bulan. Dan belajar dengan Nabi, direct belajar dengan Nabi. Dia sepupu Nabi. Lepas itu Nabi pun wafat. Lepas itu dia belajar daripada sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Osman. Dia belajar daripada sahabat-sahabat Nabi. Baik, riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mengumpulkan satu anak yatim daripada antara dua ibu bapa yang Islam, memberi makan dia, memberi minum dia, nescaya dimasukkan dia oleh Allah ke dalam syurga dengan tiada syak lagi. Itu dia. Siapa yang boleh pergi ambil anak yatim, bela buat macam anak sendiri, dan dia sabar dengan kerana anak yatim ni, Nabi kata syurga tentulah dekat dia ni. Yang ni anak yatim itu dia ambil, dipelihara, jadi seperti orang yang wajib tanggung dia, mengasuh dia sampai besar, maka tetaplah dia akan dapat syurga. Nabi kata begitu. Ambil daripada kecil ni, bela buat macam anak sendiri, tak ada beza apa. Syurga untuk dia. Melainkan bahawa beramal akan amal dosa yang tiada diampunkan Tuhan. Melainkan orang yang bela anak yatim ni ada duk buat dosa besar, apakah itu bab lain. Dosa tu dia kena. Kalau tak sebab dia terlibat dengan dosa-dosa besar, jaga anak yatim ni cukup dah untuk dia selamat masuk ke dalam syurga. Maka tiadalah ia masuk syurga kalau dia terlibat dengan dosa besar yang boleh merosakkan dia. Baik. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis dhaif. Dia kata, masalah dosa apa yang tiada diampunkan Allah. Dia bincang yang tu pula. Apa dosa yang Tuhan tak ampun? Adalah dosa yang tidak diampunkan Allah ialah dosa kufur. Dosa pi murtad, pi jadi kafir. Yang tu nombor satu lah. Jadi kafir ni maksudnya dosa syirik. Syirik ni yang orang panggil musyrikin. Musyrikin ni orang kafir. Mereka mensyirikkan Allah dengan berhala. Misalnya kafir. Itu dosa paling besar. Maka siapa yang menyemutukan Tuhan ataupun tak percaya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi, maka itu adalah dosa yang tidak diampun Allah Subhanahu wa taala. Tak mengaku kata Nabi Muhammad nabi, kafir. Tak mengaku kata Allah tu Tuhan, kafir. Hidup abang pula Tuhan
ada adik, ada abang. Kafir. Syirik. Dia mensyirikkan Allah dengan macam-macam lain. Kafir lah. Ini dosa paling besar. Dosa ni Tuhan tak ampun. Dia kata. Pasal apa? Kerana firman Allah dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia sambung lagi, wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Surah An-Nisa yang ni baru kita baca semalam. Semalam kita baca tafsir surah An-Nisa ayat ni. Di Masjid Berangkadan Tanjung semalam ni. Ni ayat ni. Cerita apa dia? Cerita kata bahawasanya Allah tidak ampun dosa orang yang syirik dia. Allah tak ampun dosa. Dan Allah akan ampun dosa lain daripada dosa syirik itu. Syirik ni Tuhan cukup marah. Dia ada hadis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam apa nama Sahih Bukhari ada, adalah Sahih Muslim ada, cerita dia berbagai-bagai riwayat. Di antaranya riwayat daripada Abu Zar. Abu Zar kata dia satu malam bulan terang, dia kata. Dia berjalan di depan dia Nabi. Abu Zar kata. Malam bulan terang, hadis Bukhari. Dia berjalan, Nabi duduk ada depan. Tapi dia saja tak pergi dekat Nabi. Sebab dia takut Nabi sengaja nak berjalan sendirian. Sahabat ni, mereka hormat Nabi sampai macam tu. Mereka kalau mereka rasa mungkin Nabi nak bersendirian, mereka tak mau kacau. Kalau pergi panggil Nabi sekali, panggil dua kali, Nabi tak keluar, mereka takut. Ni sahabat ni, mereka macam tu punya orang. Dia pergi di rumah Nabi, dia bagi salam. Assalamualaikum. Tak dengar bunyi suara Nabi jawab. Takutlah. Try lagi sekali. Assalamualaikum. Kalau Nabi tak jawab juga, takut. Dah mula duk ingat dah. Sahabat ni dah mula duk ingat ni. Aku ni ada buat silap apa, aku ada buat salah apa. Maka sehingga Nabi tak mau jawab salam aku. Mereka macam tu. Dengan Nabi ni, sahabat ni dia sampai macam tu. Dia takut dia bersalah dengan Nabi. Ada sahabat apabila turun ayat surah Al-Hujurat cerita la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu deras daripada suara Nabi. Ada satu sahabat ni dia suara deras. Bila turun ayat tu dia rasa kata ayat tu turun pasal dia. Ni sahabat ni. Terus masjid pun tak pergi jemaah dengan Nabi apa pun. Pasal apa? Pasal duduk di rumah ni dicengkam rasa takut. Takut pun dia dimurkai oleh Allah. Pasal apa Allah murka dia? Pasal dia ni jenis suara deras. Dia takut suara deras dia tu menyebabkan Allah turun ayat. Tegur jangan duduk suara deras daripada Nabi. Sahabat ni dia macam tu. Dia ada guilty conscious. Dia ada rasa bersalah bila dia dengan Nabi ni. Sahabat ni macam ni. Abu Zar Al-Ghifari, dia kata satu malam bulan terang, dia kata aku berjalan di depan aku nampak Nabi. Aku saja tak pergi dekat Nabi sebab aku takut mengganggu Nabi. Kata Abu Zar. Tiba-tiba Nabi sedang. Nabi beralih, Nabi nampak Abu Zar. Nabi panggil dia. Ya Abu Zar, mai. Barulah pergi. Barulah Abu Zar ni pergi dekat Nabi. Bila sampai, Nabi sebut dekat dia. Nabi kata apa? Innal mukthirin humul muqillun yaumal qiyamah illa a'tahu Allahu khaira. Nabi kata dekat Abu Zar, wahai Abu Zar, sesungguhnya di hari kiamat esok ni, dia kata ramai orang-orang yang mukthirin. Mukthirin maksudnya orang kaya, harta banyak. Orang kaya, harta banyak. Nabi kata hari kiamat esok ni ramai golongan muksirin, golongan kaya raya harta banyak ni, humul muqillun yaumal qiyamah. Mai hari kiamat esok, depalah orang yang paling tak ada apa. Nabi kata. Ni tak pasal Nabi yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia ajak sahabat ni dia tak kira bila. Bukan lepas semayang buat kuliah saja. Dia jumpa sahabat, tuan-tuan pun dia akan bagi satu ilmu, dia akan bagi satu ajar. Kadang-kadang lepas sembahyang Zuhur pun Nabi boleh naik atas mimbar bagi satu khutbah. Kadang-kadang jumpa tang mana-mana, Nabi boleh bagi satu didikan kepada sahabat. Nabi ni dia dengan ilmu ni dia tak pernah habis.
Tidak pernah siapa pun di kalangan sahabat yang berpeluang dekat dengan Nabi yang tak dapat apa daripada Nabi. Melainkan mesti ada benda dia dapat. Abu Zar malam tu tak ada pasal pun. Dia jalan-jalan kebetulan nampak Nabi depan dia. Malam bulan terang. Nampak Nabi. Kenal Nabi. So dia tak pergi. Nabi sedang. Nabi beralih tengok Abu Zar. Nabi kata main sini sah. Nabi kata innal muksirin. Sesungguhnya orang-orang yang harta banyak masa akhir dunia ni. Ada di kalangan mereka ni. Humul muqillun yaumal qiyamah. Mereka akan jadi orang yang tak ada apa. Orang yang ada sikit aja di hari kiamat esok. Illa a'tahu Allahu khaira, melainkan orang kaya atas dunia ni yang Allah bagi dekat dia khair, Allah bagi dekat dia kebaikan. Orang ni aja kaya dunia, akhirat pun kaya. Tapi ada sebahagian atas dunia Tuhan bagi kaya, sana miskin, tak ada apa. Orang yang atas dunia kaya, sana pun kaya juga. Ini orang Allah bagi khair, Allah bagi kebaikan kepada dia. Apa dia khair yang Allah bagi? Faja'ala, Nabi SAW kata, faja'ala yabussuhu an yaminih wa shimalih wa baina yadayhi wa wara'ah wa amila fihi khairah. Orang kaya yang akhirat esok pun akan jadi kaya juga. Orang yang macam mana? Orang yang semasa di atas dunia, dia spend kekayaan dia pada jalan kebaikan. Dia spend macam mana? Dia belanja macam mana? Dia belanja yaminih wa shimalih, kanan kiri. Siapa orang yang perlu, dia tolong balik kanan, dia tolong balik kiri. Wa baina yadayh, depan, wa wara, dan belakang. Siapa duk ada keliling dia, yang dia nampak dia boleh bantu, dia bagi duit, dia bantu, dia bantu, dia bantu. Orang macam ni akhirat esok kaya juga dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hak kaya, duk kaya sorang-sorang aja masa dia atas dunia ni, tak buat kebaikan dengan kekayaan dia. Dia muqillun yaumal qiyamah. Hari kiamat esok dia miskin, tak ada apa. Wa amila fihi khaira. Nabi kata dekat Abu Zar, orang yang kaya ni dia beramal kebajikan dengan rezeki yang Tuhan bagi dekat dia. Tolong orang mudah. Nabi satu orang yang generous. Contoh pernah jumpa hadis dalam Sahih Bukhari, cerita Nabi SAW. Satu hari semayang Nabi jadi imam. Nabi jadi imam. Tengah-tengah semayang tu, tengok Nabi jadi laju semayang dia. Bila habis Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Cepui kata Nabi bangkit masuk dalam rumah. Dosa Nabi keluar balik. Jadi para sahabat ni mereka berasa heran, apa hal Nabi ni? Tak pernah buat kalut macam ni. Hari ni nampak kalut. Semayang pun cepat. Bagi-bagi salam terus lari masuk dalam rumah. Lepas tu keluar balik nampak muka Nabi lega. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada apa hal kah? Nabi kata apa? Tengah semayang tadi aku teringat ada orang mai bagi mah. Aku simpan mah dalam rumah aku. Aku teringat. Aku tak mau. Sebelum menjelang malam, mah ni mesti dibagi kepada orang yang patut terima. Dia lompat masuk dalam rumah, ambil buat keluar bagi dekat orang. Nabi SAW macam tu. Nabi SAW dia orang macam tu. Jadi kalau kita ikut dia memang tak silap dah. Satu orang yang tak ada kepentingan diri, satu orang yang tak ada nak menggunakan kedudukan untuk nak buat kekayaan lebih dan sebagainya. Nabi tak ada sifat macam ni semua. Dan ternyata Nabi SAW satu orang yang mulia. Lepas dah Nabi kata macam tu dekat Abu Zar, Nabi terus berjalan dengan dia. Jalan-jalan sampai di satu kawasan bukit di Madinah. Nabi kata dekat Abu Zar, tunggu tangisan. Saya ada kerja depan tu. Nabi pi hilang daripada pandangan mata Abu Zar. Abu Zar tunggulah. Tunggu pasal Nabi kata jangan pergi mana. Tunggu aku balik mai. Dia tunggu. Saat Nabi balik mai. Nabi balik mai sambil mulut Nabi duk sebut. Nabi kata, wa in saraka, wa in zana, wa in saraka, wa in zana, wa in saraka, wa in zana. Nabi duk sebut lagu tu. Abu Zar tanya Nabi. Abu Zar kata, ya Rasulullah, apa hal? Tadi pergi jumpa siapa? Ni pasal apa yang balik main mulut duk sebut wa in saraka wa in zana? Duk ulang sebut ni pasal apa? Nabi kata apa? Nabi kata, aku berjumpa dengan Jibril di kawasan bukit sana.
Aku jumpa dengan Jibril di kawasan bukit sana. Dan Jibril bagi tahu dekat aku. Jibril kata, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah sampai mati dia duk berpegang dengan kalimah la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Jibril habang dekat Nabi. Siapa yang masa hidup dia orang Islam, itu maksud dia. Dia berpegang dengan la ilaha illallah, dia orang Islam. Sampai mati dia orang Islam. Dia tak pernah murtad seumur hidup dia. Sampai mati dia orang Islam. Jibril kata, orang yang kekal Islam sampai saat roh keluar daripada badan, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Nabi tanya Jibril, Nabi kata, wa in saraqa wa in zana, kalau dia masa hidup dia pernah mencuri, dia pernah berzina, adakah dia boleh masuk syurga? Jibril kata dekat Nabi, wa in saraqa wa in zana. Ya, sekalipun dia biasa mencuri duit orang, sekalipun dia biasa berzina, tapi dia masih orang Islam, dia akan masuk syurga juga last sekali. Bila di sana esok Allah dah masukkan dia dalam neraka, ditebus segala dosa dia akan keluar daripada neraka dan akan masuk syurga. Pasal apa? Pasal dia mati sebagai orang Islam. Nabi tanya lagi Jibril, wa in saraqa wa in zana, betul kan ni kalau dia biasa mencuri, dia biasa berzina, dia masih lagi ada peluang masuk dalam syurga? Jibril kata, wa in saraqa wa in zana. Jibril kata, ya, walaupun dia biasa mencuri, walaupun dia biasa berzina, tapi kalau dia mati sebagai orang Islam, dia akan masuk syurga. 3 kali Nabi tanya, 3 kali Jibril kata macam tu. Kali keempat Jibril tambah lagi. Jibril kata, bukan setakat kalau dia biasa mencuri, dia biasa berzina, bahkan kalau sekiranya dia biasa minum arak sekalipun, tapi kalau dia mati sebagai orang Islam, dia boleh masuk syurga. Jibril kata macam tu. Nabi pusing balik selepas daripada jumpa Jibril tu, Nabi duk sebut di mulut dia, wa in saraqah wa in zana, bila mai dekat Abu Zar Al-Ghifari ni. Itu satu hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain riwayat Muslim ada, riwayat Ahmad ada, antara Abu Zar dengan Nabi pula. Nabi pula disebut di depan Abu Zar ni, Nabi kata apa? Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalik illa dakhalal jannah. Nabi pula kata dekat Abu Zar, wahai Abu Zar, hantau dah siapa yang mati sebagai orang Islam, walaupun dia apa cerita pun, dia akan masuk syurga akhirnya. Abu Zar pula tanya Nabi, wa in zana wa in saraqa, kalau dia biasa berzina dan mencuri, dia tetap akan dapat masuk syurga juga? Nabi kata ya. Abu Zar pula tanya Nabi 3 kali, dan Nabi SAW kata, ala raghmi anfi Abi Zar. Nabi kata kali yang keempat, walaupun Abu Zar tak puas hati, tapi itulah kehendak Allah. Orang yang mati sebagai orang Islam, last sekali dia akan masuk syurga juga. Sudah yang kata untung kita jadi orang Islam ni, untung datang tu. Jaga Islam ni, jangan sampai terbatal. Itu sebab kita duka cita bila kita dengar cerita orang Islam duk murtad lah apa, Allah. Duka cita kita. Pasal apa? Pasal Islam itu tiket untuk dia masuk syurga. Tanpa Islam tidak ada tempat untuk dia dalam syurga. Dia murtad, habis. Berpisahlah dia daripada mak dia, daripada pak dia, daripada adik-beradik, daripada segala saudara Islam dia, berpisahlah dia. Dia akan duduk di neraka selama-lama kalau dia mati dalam keadaan dia dah tinggal Islam. Na'udzubillah min zalik. Ini. Jadi hadis ni dia membincangkan tentang dosa yang tidak diampun oleh Allah. Apa dia? Dosa syirik kepada Allah. Maka Allah tidak akan ampun dia. Kemudian dia kata masalah memelihara anak yatim dan kelebihannya. Maka di sini dikeluarkan satu hadis yang sahih yang menunjukkan kelebihan memelihara anak yatim itu. Kata dia, an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Wa ashara bi usbu'i wa ashara bi usbu'aihi, yakni as-sababah wal wusta. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nama dia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi SAW. Nabi kata, aku dan orang yang memelihara ataupun orang yang menanggung ataupun orang yang melatih ataupun orang yang mengasuh anak yatim itu dalam syurga seperti dua ni. Nabi kata seperti dua ni. Dan Nabi mengisyaratkan dengan dua anak jarinya, iaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Nabi cakap di depan orang semua. Nabi kata, siapa yang bela, yang jaga, yang mengasuh anak yatim, esok masuk syurga sama dengan aku macam ni. Nabi kata. Wa asyara. Nabi mengisyaratkan dengan bi usbu'aihi, dengan dua jari dia. Dengan jari sababah, jari telunjuk, dengan jari wusta, jari tengah. Nabi tunjuk, masuk dua macam ni sama dengan aku masuk syurga. Tu yang kata pahala duk jaga anak yatim ni. Pahala dia sampai macam tu. Masalah memelihara anak yatim tu apa maksud dia? Dia kata Imam Nawawi, memelihara anak yatim dalam hadis itu ialah memelihara dengan makna mengurus segala pekerjaan dia, urus dia, bagi makan yang cukup kepada dia, bagi pakaian yang cukup pada dia, diajar beradab dengan secukupnya, diasuh, dilatih daripada hal ahwal pekerjaan dunia akhirat dengan secukupnya sehingga besar dia. Tapi hari ni ada orang nakal pun ada. Dia ambil kesempatan daripada hadis-hadis ni. Dia buat rumah anak yatim. Bukan dia nak jaga anak yatim. Dia nak kutip derma. Dia duduk kerja tukang kereta. Ini tak bagus. Ini kita nak bagi ingat. Jangan buat kerja macam ni. Ada hari ni. Dia baca hadis ni. Dia tahu orang yang mengaji agama, yang jumpa hadis ni, kalau sebut anak yatim nak derma. Dia ambil kesempatan macam tu. Dia pergi sewa satu bangunan buruk tang mana ke apa-apa, dia kejam anak yatim duduk dalam tu orang 30 orang, lepas tu dia kutip derma ni habis-habisan. Daripada jumlah kutipan yang dia dapat tu sikit aja yang dia pergi belanja bagi makan pakai budak-budak anak-anak yatim ni, hak lebih hak buat dia. Belanja pengurusan tu lebih tinggi daripada kebajikan anak-anak yatim ni. Dia melihat sebagai satu punca pendapatan, punca cari makan dia. Ini salah besar. Banyak, hari ni banyak. Pergi buka ma'had tahfiz. Buka, tak apa. Buat bagi elok. Pergi buka ma'had tahfiz. Yang ibu bapa ni, duk main mengaji di masjid. Semangat nak bagi anak. Korang-korang ada seorang anak dia hafaz Quran. Pergi hantar pergi situ. Ibu bapa tak salah. Ni kawan hak buka ni. Apa niat di hati dia sebenarnya? Adakah dia buka dengan niat memang betul kerana Allah? Dia buka ma'had tahfiz ni nak bagi ramai orang hafal Quran ataupun sebagai punca pendapatan dia? Jaga baik-baik. Ini pun nak kena bagi ingat juga. Jangan ambil kesempatan atas agama. Jangan. Tak boleh macam ni. Pergi buat ma'had tahfiz, pergi buat rumah anak yatim ni dengan tujuan tu. Dengan tujuan tu Allah aja yang tahu. Apa dia? Dia nak cari duit untuk dia nak hidup senang. Jangan macam tu. Itu salah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat betul-betul. Sebab saya lebih suka hak mana hak duk ada dah kita pergi bantu. Jangan kita pergi duk tambah lagi. Hak mana duk ada dah lama dah, duk berjalan elok dah. Keluaran daripada tempat tu pun dah terbukti dah semua elok. Kita pergi bantu dia. Kalau kita bagi duit bantu dia, ataupun kita ada kemahiran, kita pergi bantu jadi tenaga pengajar dekat dia dan sebagainya, itu lebih baik daripada dia ni buka satu, dia ni buka satu, leleh semua pun tak ke mana. Itu lebih baik macam tu. Bantu hak mana yang dah establish dah. Bantu. Pasal apa? Matlamat. Kita nak bagi budak-budak hafal Quran. Itu matlamat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana kalau ada orang main jumpa nak minta derma bab ni, saya bersyarah dulu. Bagi-bagi juga lah. Tapi bersyarah dulu. Saya tanya dulu. Kalau ustaz ramai ni pun saya tanya je ustaz ni. Saya entah buat ni kerana apa? Tanya dia depan-depan. Entah buat ni kerana apa? Entah ingat apa? Pasal apa yang tak pergi bantu hak ada dah? Pergi join mereka. Jadi tenaga pengajar mereka. Pasal apa nak kena buat asin? Pasal apa yang tak nak buat asin? Tanya dia. Nak tengok dia nak ketang ke, dia nak macam mana ke, kita cakap betul-betul dekat dia.
Apa niat sebenar enta pergi buka hal lain pula ni? Adakah sukatan pelajaran di tempat yang sedia ada tu tak kena tang mana? Enta tak puas hati tang mana? Sampai enta nak kena buka asin. Pasal apa tak boleh pergi join dia? Oh, pasal kita nak jadi model. Oh, tak syok tu. Jangan kerana nak jadi model pergi buka asin. Kalau kerana nak bagi ramai orang hafaz Quran, pergi join tempat ada. Daripada elok dah. Daripada jalan lama dah. Daripada terbukti dah dari segi lulusan dia bagai-bagai. Kita pergi tolong dia aja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu benda nak kena ingat. Jangan ambil kesempatan atas apa yang kita duk mengaji ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka siapa pelihara anak yatim sampai jadi demikian itu, dapat dia sebesar-besar pahala. Itu dapat duduk dalam syurga berhampiran dengan Nabi SAW. Itu dia tu. Hasil daripada keikhlasan dia apa dia? Nabi kata duduk dengan Nabi. Tentu pernah jumpa hadis satu orang nak khidmat untuk Nabi. Nak khidmat untuk Nabi sampai minta izin dekat Nabi. Kalau boleh bagi tidur di pintu rumah Nabi pun tak apa dah. Dia nak khidmat untuk Nabi. Bila dengar Nabi jaga, Nabi bangkit tengah malam, dia cepat-cepat lari pergi ambil air untuk Nabi berwuduk. Cepat-cepat ambil air untuk Nabi berwuduk. Dia tengok aja apa keperluan Nabi, dia nak pergi buat cepat-cepat. Apa keperluan Nabi, dia nak pergi buat cepat-cepat. Sampai Nabi pun kata kat dia. Nabi kata lah macam ni. Hang minta lah apa pun. Aku akan minta kepada Allah supaya Allah perkenankan hajat hang. Nabi kata kat dia lagu tu. Pasal tengok kesungguhan dia, tengok keikhlasan dia, tengok dia nak berkhidmat untuk Nabi ni sampai macam tu sekali. Nabi bagi satu tawaran istimewa dekat dia. Nabi kata, "Allah ni, hang bagi tahu mai apa satu hajat yang ada dalam hati hang, bagi tahu mai aku minta dekat Allah supaya Allah bagi dekat hang benda tu." Dan tahu apa dia minta? Dia kata, "Ya Rasulullah, aku minta satu aja. Minta aku kekal bersama engkau dalam syurga." Pandai punya orang. Aku minta satu ya. Kalaulah apa yang aku buat ni ada satu benda yang Allah boleh bagi dekat aku nak minta satu aja. Apa dia? Aku nak kekal bersama dengan engkau ya Rasulullah di dalam syurga. Cantik tuan-tuan. Syurga Nabi Muhammad duduk ni yang terbaik punya. Kalau dia kekal dalam syurga sama dengan Nabi, Allahu Akbar. Tu orang bijak, dia minta macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata memelihara anak yatim yang qarabah, yang adik-beradik, adakah dapat pahala juga? Kadang-kadang orang tanya, kalau kita pergi belah anak yatim yang bukan adik-beradik, okeylah dapat pahala. Tapi kalau kita belah anak yatim tapi adik-beradik, anak penakan kita, dapat tak pahala? Ataupun itu kira tanggungjawab saja, tak ada pahala atau macam mana? Sesungguhnya tersebut di dalam satu hadis riwayat daripada Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, bersamaan pada mendapat pahala besar itu, orang yang memelihara anak yatim itu sama ada qarabah adik-beradik ataupun lainnya. Nabi kata sama aja. Adik-beradik pun kalau dia anak yatim, kita tetap dapat janji apa yang dijanjikan oleh Nabi di dalam hadis-hadis ni. Kata Imam Nawawi di dalam syarah Muslim, yang dikatakan qarabah anak yatim itu adalah seperti nenek dia, ibu dia, nenek yang perempuan apa semualah, adik-beradik, mak penakan, pak penakan apa semua, itu adalah adik-beradik, dia kata. Masalah memelihara anak yatim itu tinggal sama dengan Nabi dalam syurga tu macam mana, dia kata. Yang kata siapa yang jaga anak yatim, Nabi kata masuk syurga sama dengan dia macam ni. Nabi tunjuk jari dua tu. Macam mana tu? Kata ulama, adalah pemelihara anak yatim itu tinggal dalam syurga hampir dan berdekatan dengan Nabi. Maka kata Ibnu Battal, maka sepatutnya atas siapa-siapa yang mendengar ini hadis boleh beramal dengan dia, supaya menjadi taulan Nabi, menjadi kawan Nabi, menjadi sahabat Nabi di dalam syurga nanti. Dan tiada darjah di dalam negeri akhirat lebih utama daripada syurga yang Nabi duduk itu, dia kata. Wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk bab fi rahmatis sibyan. Dia akan masuk pula satu tajuk, belas kesian kepada budak kecil. Dia nak main benda ni, nak cerita dekat kita. Pasal apa? Pasal kadang-kadang dia berlaku di kalangan masyarakat ni, antara orang tua-tua dengan orang muda-muda,
Dia tak ngam. Tajuk yang akan datang, dia akan bincang yang tu. Orang tua-tua dengan orang muda-muda, dia tak mau nak ngam. Dia jadi orang tua-tua sepuak, budak-muda sepuak. Dia tak boleh nak bekerjasama. Kadang-kadang macam saya pergi masjid-masjid mengajar kan. Kadang-kadang kita pergi satu masjid tu, jawatan kuasa dan tenaga kerja yang menggerakkan program masjid ni, nampak semua veteran ya. Tak ada orang muda. Ada satu masjid pula kita pergi, tengok tenaga kerja, penggerak masjid, semua muda-muda. Tak ada orang tu. Kita tanya juga kadang-kadang tu. Ni hampa-hampa semua ni, hak muda-muda ni. Hampa-hampa semua ni semua jawatan kuasa masjid ke? Dia jawab apa? Dia kata, dah kami bukan jawatan kuasa, duk tunggu jawatan kuasa, duk tidur. Dia mula lah. Bila dia jawab macam tu, kita dah faham dah. Makna kata, ni cerita tak boleh ngam ni dalam masjid ni. Jawatan kuasa, orang tua-tua, dia kata, ada tunggu dia apa? Duk kerja tidur kerja, apa satu benda macam apa, kami take over semua sekali. Tuan-tuan tahulah bila cakap lagu tu, mesti Penang dia geng. Kami take over semua sekali. Dia kata, oi, kita tak habis macam mana ni apa duk pakai apa semua jawatan kuasa tak kacau. Biar api kan mereka nak kacau nak apa pun. Duk kira dengan mereka apa pun tak boleh buat. Kita dengar tu kita dah faham lah tuan. Masjid ni masalah ni. Dia antara golongan tua dengan golongan muda ni dia, orang putih kata communication breakdown. Dari segi komunikasi tak ada. Kan? Kita pergi pula satu tempat tengok semua veteran. Allah tengok. Bila jadi benda teknikal, mikrofon pergi jadi tak bunyi ke apa ke punca, orang tua-tua dia tak tahu nak buat apa. Bila jadi lagu tu, kalau ada orang muda, bila jadi macam tu, ada kawan bangkit lah. Muda-muda bangkit dengan test pen, bawa mes siap dah pergi buat apa ke, kita tahu lah. Masjid ni cantik. Dia bekerja sama mereka lah. Bila semua orang tua-tua bekerja, bila bunyi rosak, mereka main Allah, Ustaz ni duduk jadi banyak kali dah apa. Habis kita tak macam mana, itu lah Ustaz nak buat macam mana, Ustaz tak pakai mikrofon boleh lah. Jadi itu sebab dalam agama dia main tajuk ni. Dia main tajuk apa? Orang tua, orang muda, dia kena kerjasama. Orang tua kena tengok orang muda macam mana, orang muda kena tengok orang tua macam mana. Ni hadis ni. Hadis tuan-tuan yang kata Islam ni dia syumul. Syumul. Dia apa nak kata syumul ni dia dah cantik dah perkataan tu bila terjemah tak syok. Islam ni dia syumul. Dia lengkap. Dia cover semua. Tuan-tuan bercakaplah pasal apa pun. Islam ada penyelesaian dia. Masalah hubungan orang tua orang muda ada penyelesaian dia. Masalah ekonomi ada penyelesaian dia. Masalah politik ada penyelesaian dia. Masalah pendidikan ada penyelesaian dia. Masalah sosial kemasyarakatan ada penyelesaian dia. Kita nak bercakap pasal semua ada. Nak bercakap pasal soal anak yatim ada penyelesaian dia. Nak bercakap semua ada dalam Islam ni. Maka kalau kita betul-betul patah balik tengok Islam selesai macam mana ni isu ni, kita akan jumpa penyelesaian dia. Masalah yang timbul dalam masyarakat akhir zaman ni apa dia? Tak mau dengan Islam. Itu yang masalah dia. Bila sebut Islam tak mau. Jangan sebut Islam. Bagi idea kata boleh tak kita buat macam ni. Dia dengar, dia kata ni idea ni bagus. Dia boleh terima lah. Tapi bila habaq balik kata sebenarnya yang ni yang Nabi katalah hadis dan dia tak mau. Dia kata Nabi ya. Atau apa nanti kita bincang lain. Dia tak boleh tu. Dia tak boleh nak dengar kata dia kena ikut Islam tu. Dia tak mau dengar. Sedangkan Islam menawarkan pakej yang bermacam-macam untuk nak mengatur kehidupan manusia. Selalu Islam ni dia main bila dah masalah dah jadi khusyuk, masa tu baru nak cari Islam. Lagi tak khusyuk dia tak mau pakai Islam. Bila dah khusyuk, masa tu teringatlah suruh semua masjid buat sembahyang aja. Kan? Style dia dah jadi macam tu. Kena ubah benda-benda macam ni semua. So tajuk yang akan datang dia start dengan fi rahmatis sibyan. Cerita kita kena kesian dekat budak-budak kecil. Lepas dia ambil tajuk yang lebih umum, fi rahmatil muslimin. Cerita kita kena ada rasa kesian kepada semua orang Islam. Kena kesian. Orang Islam, nama kata orang Islam di mana-mana, kita kena kesian.
Kita tengok 3 orang yang kena hukum tembak di Indonesia baru ni. Kita kena kesian dekat dia. Kesian pasal apa? Pasal tak ada bukti jelas pun. Kata mereka yang pergi bom Bali tu. Tak ada bukti. Mereka dituduh. Mereka dituduh. 3 orang ni, sahabat ni, mereka dituduh. Kata mereka yang bom Bali tu. Bukti tak ada. Sedangkan hasil siasatan, bom yang digunakan untuk nak bom Bali tu, bom tu tak ada di kalangan orang awam. Maka itu sebab pimpinan di Indonesia kata, kalau sekiranya betul 3 orang ni, yang pergi reka bom tu buat, sepatutnya tentera kena ambil mereka jadi penasihat. Pasal mereka pandai betul boleh buat bom tu. Sedangkan bom tu bukan bom buatan orang biasa. Sampai macam tu sekali tak dapat membuktikan secara terang. Kata mereka 3 yang buat kerja ni, tapi mereka dituduh dan mereka dihukum juga. Kita kena kesian macam ni. Kena kesian. Tapi kalau betul dia pergi bom, kita pun tak boleh sokong dia. Tak boleh kita pergi bom orang yang tak berdosa pergi mati. Tak boleh. Sebab dalam Islam dia ada garis panduan dia. Dalam Islam, Nabi SAW bila nak lepas tentera pergi perang, Nabi bagi satu taklimat dulu. Nabi bagi tahu ni, dalam peperangan ni jangan bunuh siapa. Nabi bagi tahu. Orang perempuan tak boleh bunuh, budak-budak tak boleh bunuh, orang tua tak boleh bunuh, ataupun musuh tapi dia pergi berlindung di rumah ibadat dia, tak boleh bunuh dia. Itu Islam. Islam dia macam tu. Dia tak akan bunuh orang yang tak bersalah. Tak mungkin 3 orang ni yang faham Islam tiba-tiba pergi buat kerja yang menyalahi suruhan Islam. Cuma kesian dekat mereka pasal mereka dituduh. Dan mereka menerima hukuman atas tuduhan yang tidak boleh dibuktikan. Kesian. Itu masuk dalam internet tu tengok cerita pengkebumian mereka macam-macam cerita. Wallahu alam. Sejauh mana betul tak betul, Allah sahaja yang mengetahui. Kononnya masa nak ke bumi mereka cuaca cerah terang benderang panas terik, tapi tiba-tiba guruh dengan kilat, bumbang. Sampai semua orang pun jadi terkejut, tak tahu apa ni, apa satu petunjuk ni Tuhan hantar mai. Tiba-tiba kilat mai macam ni. Macam-macam tafsiran orang buat. Wallahu a'lam. Ini cerita tu. Kita kena ada satu tajuk ni, dia kata apa? Fi rahmatil muslimin. Kita kena ada rasa rahmah pasal kesian kepada orang Islam. Kalau boleh bukti dia bersalah, masya-Allah, jalan hukuman. Tapi kalau tak boleh bukti, jangan hukum dia. Kerana kita sebagai orang Islam, kita tak boleh biar orang tak bersalah dihukum. Kita kena ada kesian. Jangan zalim siapa-siapa pun dalam dunia ni. Itu Islam. Islam dia macam tu. Dan tajuk yang seterusnya pun adalah tajuk-tajuk yang berkaitan dengan adab sopan. Maja'a fi nasihah. Cerita dalam Islam dia ada nasihat menasihati. Macam mana bentuk nasihat yang Islam suruh, semua ada di sini. Wallahu a'lam. Insya-Allah bulan 1 panjang umur, sihat tubuh badan, ada kelapangan masa, kita sambung kuliah pada bulan 1. Wallahu a'lam. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul As.